Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj oleh Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Faqani. Halaman yang ke-14. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah Musa dan sertanya segala kaumnya. Dan tetap angkat kepala tuan hamba. Maka mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya. Maka tiba-tiba didapatnya akan hitam yang amat banyak, dan sungguhnya telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila diangkat naik ke langit yang ke-6, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan junjungan mulia Baginda Musa alaihi salam. Maka di sini Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat betapa Baginda Musa alaihi salam berada di langit ke-6 bersama dengan kaumnya, umatnya yang terpilih, sebagaimana Baginda Yusuf alaihi salam, begitu juga Baginda Isa alaihi salam dan Baginda Yahya alaihi salam, begitu juga Baginda Harun alaihi salam, tetap bersama dengan umat kaumnya, yakni umat pilihan. Baiklah, pun begitu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat satu situasi yang agak berbeza. Ya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat begitu ramai umat manusia. Bayangkan apabila Rasulullah mengangkat kepalanya untuk melihat sebagaimana yang diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Angkat kepala tengok di hadapan betapa ramainya umat Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diperlihatkan perkara ini? Untuk dibandingkan dengan umat Baginda Musa alaihissalam. Umat yang ramai Baginda Musa alaihissalam, akan tetapi ramai yang tidak beriman. Berbeza dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih ramai daripada umat Nabi Musa alaihissalam, dan ramai daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW itu beriman. Maka kata baginya, inilah umat Tuan hamba, dan lain daripada ini 70,000 masuk mereka itu ke dalam syurga dengan tiada hisab. Maka di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 70,000 merupakan umat pilihan, khiyarullah, menjadi pilihan Allah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga tanpa dihisab. Dan lagi aku pinta tambah, maka ditambahi pula.
baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana umatnya yang menjadi pilihan Allah, khiyarullah, maka 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayu dan mohon lagi pada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala terima doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripadanya 70,000 yang lain pula. Maka ditambah lagi 70,000. Maka 70,000 darab 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Khas penghormatan, penghargaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, orang yang menunaikan solat 5 waktu berjamaah, maka antaranya diberikan 5 keistimewaan. Yadkhuluhul jannah bila hisabin wala azabin. Masuklah ke dalam syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Salah satu daripada 5 kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunaikan solat fardu 5 waktu berjamaah, memasuki syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Maka tatkala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya, maka tiba-tiba didapatnya dengan Nabi Musa, iaitu seorang laki-laki yang merah kulitnya, lagi tinggi, lagi banyak bulunya, lagi berdiri bulunya, sekira-kira jikalau dipakai 2 baju nescaya terus keluarnya, maka tatkala terus keluar bulu tu, nak menunjukkan segak hebat gahnya tubuh badan junjungan mulia baginda Musa alaihi salam. Tenaganya luar biasa. Maka tatkala hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam Nabi atasnya, ke atas baginda Musa alaihi salam, maka menjawab ya baginda Musa alaihi salam akan salam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka berkatalah baginda Musa alaihi salam, marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih. Telah dapat tempat keluasan dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Mendoa baginda Musa alaihissalam baginya, bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebajikan. Baik. Kemudian berkata ia, telah menyangka oleh manusia, iaitu Bani Israel, bahawasanya aku terlebih mulia atas Allah Ta'ala daripada ini, yakni daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih mulia atas Allah Ta'ala daripada aku. Baginda Musa alaihissalam perakukan bahawa umatnya, bangsa Yahudi Bani Israel, menyangka bahawa baginda Musa lah Nabi Rasul yang paling mulia. Walhal baginda Musa alaihissalam mengakui bukan dia. Allah letakkan
Nabi Rasul yang paling mulia kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala perakukan bahawa bangsa Yahudi Bani Israel Allah berikan kelebihan berbanding dengan umat nabi-nabi yang lain. Ayat 47 surah Al-Baqarah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku berikan kelebihan ke atas kamu daripada umat nabi-nabi yang lain di alam ini. Allah perakukan, maknanya bukan kemuliaan tetapi kelebihan. Ada perbezaan antara kemuliaan dengan kelebihan. Kemuliaan tetap diberikan kepada umat wasatan, umat pertengahan, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan, darjat ketinggian. Pun begitu, apabila nak dibandingkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat Nabi Musa alaihissalam, yang majoritinya adalah bangsa Yahudi Bani Israel, maka bangsa Yahudi Bani Israel ini Allah perakukan, Allah berikan kelebihan. Dia ada lebih dari kita, bukan dari segi darjat kedudukan, tetapi kelebihan. Apa lebihnya bangsa Yahudi Bani Israel? Allah perakukan pada ayat 47 surah Al-Baqarah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Maka dalam muqaddimah seorang tokoh ulama Islam zaman silam, antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi dalam kitabnya Hayatul Hayawanul Kubra. Begitu juga ulama-ulama terdahulu yang sezaman dengannya mengatakan bahawa di antara kelebihan bangsa Yahudi Bani Israel ini ialah aqluz zaid, akalnya lebih sedikit. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya juga mengulas lanjut kelebihan bangsa Yahudi Bani Israel. Dia duduk di kawasan 4 musim, maka diberikan aqluz zaid, akalnya lebih. Dengan kata lain, dari situlah lahirnya cerdik pandai yang akan mereka cipta pelbagai peralatan. Jadi bangsa Yahudi Bani Israel ni memang cerdik, aqluz zaid, akalnya lebih. Sebab itu Allah perakukan dalam tafsir Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dah wafat 800 tahun yang lalu, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menyatakan ada 8 kelebihan bangsa Yahudi Bani Israel. Antara kelebihannya aqluz zaid, akalnya lebih. Apa makna akalnya lebih? Antaranya ra'at an bu'din, melihat jauh ke hadapan. Bagi kita hanya melihat apa yang ada di depan. Apa yang ada kat depan, itulah yang kita rebut-rebutkan. Tidak seperti bangsa Yahudi Bani Israel. Ra'at an bu'din, melihat jauh ke hadapan. Sebab itu dia pula yang mengatur jadual. Setelah manusia hidup
menggunakan apa nama analog, maka dia pula jadualkan bila manusia akan menggunakan digital. Dia pula yang tentukan bila tahunnya manusia menggunakan Android. Habis kita ni orang Melayu adalah golongan pengguna. Pengguna. Orang putih cakap apa pengguna? User saja. Menggunakan aja. Reka cipta tak ada. Lepas tu mengharapkan BRIM saja. Berbeza dengan bangsa Yahudi, Bani Israel. Baik. Tu nak cerita aklu zaid, akal dia lebih. Maka lalu Nabi SAW akan dia baginda Musa alaihissalam, maka menangis Nabi Musa alaihissalam. Maka dikata orang baginya, apa yang menangiskan tuan hamba? Maka sabda baginda Musa alaihissalam, menangis akan daku, barang yang meluputkan daku daripada pahala. Sebab luput umatku daripada beriman akan daku, dan tiada beriman melainkan sedikit. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sedikit yang beriman, ramai daripadanya yang fasik, bergelumang dengan dosa, tidak beriman. Berbanding dengan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah anak ini dibangkitkan, adalah anak ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kemudian daripada aku, masuk umatnya ke dalam syurga terlebih banyak daripada umatku. Maka kenapa umat baginda Musa alaihi salam ramai yang tidak beriman? Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Bangsa Yahudi Bani Israel itu ada yang beriman dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah perakukan Yahudi ramai yang tidak beriman. Begitu juga Nasara, ada yang beriman tapi ramai yang tidak beriman. Kenapa bangsa Yahudi Bani Israel yang telah dinyatakan Allah berikan kelebihan, aklu zaid, akalnya lebih, golongan melahirkan etnik yang mereka cipta pelbagai peralatan, ilmu kebendaannya mengatasi umat-umat nabi-nabi yang lain. Kenapa? Kerana bangsa Yahudi Bani Israel itu hayal dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Maka datanglah ayat 5 surah Ibrahim, wa zakirhum bi ayyamillah. Wahai Musa, ingatkan mereka itu, bangsa Yahudi Bani Israel, akan hari-hari Allah. Kenapa? Kerana hayal dengan kelebihan, keistimewaan. Maka bangsa Yahudi Bani Israel diberi amaran, dia akan berdepan dengan hari-hari Allah. Ayyamul minha, hari-hari anugerah. Ayyamul mihnah, hari-hari musibah.
dan menyangka oleh Bani Israel bahawasanya aku terlebih mulia kepada Allah Ta'ala daripada segala anak Adam. Dan ini satu laki-laki daripada anak Adam, kemudian daripada aku, ia di dalam dunia dan aku pada akhirat, dan ikutannya terlebih banyak daripada yang mengikut akan daku. Maka jikalau adalah ia kemuliaannya pada dirinya, tiada yang mengikut akan dia, tiada aku hiraukan. Nak jelaskan betapa maknanya istimewanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun umatnya tiada kelebihan seperti umat baginda Musa alaihissalam, tetapi ramai daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beriman dan memasuki syurga. Dan tetap yang mengikut akan dia daripada umatnya terlebih banyak daripada umatku. Maka sebab itulah baginda Musa alaihi salam sebaik sahaja menerima wahyu kitab Taurat, baginda Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pula? Kerana umat Nabi Musa Allah berikan kelebihan dalam bentuk kebendaan. Mata benda, harta benda, apa benda, ilmu pengetahuan, aklu zaid, akal yang lebih, itu milik umat Nabi Musa alaihissalam, bangsa Yahudi, Bani Israel. Habis umat Nabi Muhammad kelebihannya pada harta benda, mata benda, apa benda. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatan. Wahai Musa, aku berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dua cahaya untuk menghilangkan dua kegelapan. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihannya bukan pada mata benda, harta benda, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihannya pada kerohanian, nilai-nilai rohani. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan dua cahaya untuk menghilangkan dua kegelapan. Cahaya yang pertama cahaya Al-Quran, cahaya yang kedua ibadah puasa bulan Ramadan. Kemudian maka naik keduanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihissalam kepada langit yang ketujuh, iaitu telah terdahulu langit ketujuh itu dibina daripada yakut permata yang merah. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatanya seperti dahulu, man anta wa man ma'aka, siapa engkau, siapa bersama dengan engkau. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jibril menjawab, ana Jibril ma'i Muhammad, aku Jibril bersama aku Muhammad. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatanya seperti dahulu jua, maka tetekala dibukanya, maka masuk keduanya baginda Muhammad SAW dan baginda Jibril alaihissalam
ke langit yang ketujuh. Maka tiba-tiba di langit ketujuh itu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, hal keadaannya baginda Ibrahim alaihi salam itu bersandar ia belakangnya itu kepada Baitul Ma'mur, dan sertanya beberapa orang daripada kaumnya. Maka memberi salam Nabi atasnya, atas baginda Ibrahim AS. Maka menjawab baginda Ibrahim AS akan salam baginda Muhammad SAW. Dan berkata ia baginda Ibrahim AS kepada Nabi Muhammad SAW, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Telah berdapat tempat keluasan dengan anak yang saleh dan nabi yang saleh. Dan mendoa ia baginda Ibrahim alaihissalam baginya, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebajikan. Kemudian berkata, hai anakku. Siapa berkata? Baginda Ibrahim alaihissalam. Hai anakku, bahawasanya engkau berjumpa dengan Tuhan engkau pada malam ini, dan bahawasanya umat engkau terlebih dipilihi menjadi pilihan Allah, khiyarullah, lagi akhir umat. Umat engkau ni umat yang terakhir dan terlebih dhaif, lemah. Umat terakhir lemah pula, dhaif, terlebih dhaif umat. Maka jika kuasa engkau bahawa engkau minta hajat pada Tuhanmu, pada umat kamu, maka berbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu, lalu Rasulullah pun berdoalah kepada Allah agar umatnya itu diberi kelebihan, keistimewaan. Kemudian maka bersabda pula ia baginda Ibrahim alaihissalam, ya Muhammad, suruh umatmu membanyakkan bertanam di dalam syurga. Maka bahawasanya tanahnya syurga itu sangat baik, lagi sangat luas. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa tanaman syurga itu? Maka sabdanya baginda Ibrahim alaihissalam, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Dan pada satu riwayat yang lain, khabarkan olehmu ya Muhammad akan mereka itu umatmu, bahawasanya syurga itu sangat baik tanahnya dan sangat tawar airnya dan tanamannya itu dengan 5 kalimat. Ditanamkan tiap-tiap satu kalimahnya. Maka orang yang mengucap akan dia, satu pohon kayu akan tumbuh di dalam syurga, dan iaitu sebutannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dan lagi adalah padanya beberapa kaum yang duduk sertanya. Inilah dia kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun umat Nabi Muhammad ini umat akhir zaman, kenapa makna akhir tu? Umat yang pendek usia umurnya, lagi lemah kekuatan tenaganya. Memang umat akhir zaman terlalu bergantung dengan peralatan berbanding dengan umat Nabi-Nabi terdahulu. Mereka mempunyai kekuatan tulang pak kerat luar biasa. Umat akhir zaman umur pendek, dahlah tu lemah pula tenaga. Umurnya pendek, tenaganya tak sekuat mana, terlalu bergantung dengan peralatan. Maka baginda Ibrahim alaihissalam beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, mohonlah pada Allah, umat engkau yang pendek usia umur ni,
umat engkau yang tenaganya tak sehebat mana, agar diberikan kelebihan pada yang lain. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ikut nasihat Nabi Allah Ibrahim. Dan di antara nasihat baginda Ibrahim alaihissalam, inilah dia diajarkan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Maka akan tumbuh nanti sepohon pokok di dalam syurga. Bukan pokok yang tumbuh di muka bumi, tak pasti berbunga. Walaupun berbunga, tak pasti lekat. Musangking namanya. Berbeza dengan pokok yang tumbuh dalam syurga. Jadi kalau kita zikir ini, setiap satu zikir ada satu pokok. Kalau contoh kita zikir 1000. Ya, Allah berikan keluasan yang tiada batasannya di dalam syurga. Begitu juga kalimah muhawwalah, la haula wala quwwata illa billah. Ini antara pesanan penting baginda Ibrahim alaihissalam, khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak baca kalimah muhawwalah ini? Agar umat akhir zaman yang pendek usia umurnya ini, yang lemah tenaganya ini, agar dipelihara daripada mala bahaya angkara. Kerana dengan menyebut kalimah muhawwalah, la haula wala quwwata illa billah, nanti umat akhir zaman ini dijauhkan daripada malapetaka, mala bahaya, bala bencana. Nak jelaskan, itu istimewanya umat akhir zaman. Tidak seperti umat terdahulu, kalau nak dijatuhkan azab memang jatuh. Umat akhir zaman, azab nak dijatuhkan pun boleh diangkat semula. Diajarkan kalimah muhawwalah namanya, yang memalingkan, merubah. La haula, tiada daya, wala quwata, dan tiada upaya, illa billah, melainkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jua yang memalingkan daripada apa jua yang tak diingini. Antaranya waratah. Apa makna waratah? Waratah ada 3 makna. Yang pertama, jatuh di lembah kebinasaan. Yang kedua, terperangkap dalam kesukaran. Yang ketiga, menjadi mangsa keadaan. Maka diajarkan kita kalimah al-muhawwalah agar kita dapat peliharaan Allah daripada waratah, jatuh ke lembah kebinasaan. Yang kedua, terperangkap dalam kesukaran, PKP. Yang ketiga, menjadi mangsa keadaan. Orang Melayu kata kambing hitam. Moga-moga dirahmati, salah silap jutaan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.